Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat ihsan. Jadi pada pagi ini kita sambung untuk tajuk Fawaidu Az-Zikir, iaitu faedah-faedah zikir. Kita dah sampai pada nombor ada khilaf di kalangan para ulama 42. Ya. Berapa? 42. Pagi tadi kat mana studinya? Okey, baik. Pada muka surat nombor 39, kita berhenti pada tajuknya adalah yang ke-42, iaitu kelebihan jika kita berzikir dengan membaca kalimah tahlil sebanyak 100 kali. Khusus terus kepada zikir kalimah tahlil. Bahkan empat kalimah itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, jika kita dapat ucapkan, lebih baik daripada Allah terbitkan matahari pada pagi ini. Besar dan nilainya zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, kita sambung kepada 43. Yang ke-43, faedah yang ke-43, dan insya-Allah hari ini kita akan habiskan. Faedah yang ke-43, antara faedahnya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kita. Jika kita lupa nak ingat pada Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Jika kita ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, Allah pun akan ingat kita sebanyak-banyaknya. Kita pernah sebut sebelum ni hadis kan, kalau kita ingat Allah secara sendirian, Allah mengingati kita melalui dirinya sahaja. Tapi kalau kita ingat Allah, zikir kepada Allah secara beramai-ramai macam hari ini, Allah akan mengingat kita dan menyebut nama kita di kalangan para malaikatnya. Jadi, perkara yang ke-43 adalah supaya Allah Ta'ala tidak lupa kepada kita. Maka di antara ayat yang sangat bersesuaian untuk kelebihan yang ke-43 adalah surah Al-Hasyr, iaitu pada ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasiq. Baik. Ada satu ayat
yang lain, iaitu dalam surah Taha ayat 124 dan 100 sehingga 126, cerita yang Allah butakan matanya. Macam mana cerita tu? Baik, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Okay, ada dua perkara. Kiamat dia akan buta. Hidupnya penuh dengan kesepitan. Orang yang lupa ke Allah. Sempit ni, ada orang dia sempit ni adalah sempit dari sudut Allah Ta'ala melampangkan urusan dia dan sebagainya. Kemudian di hari akhirat, orang tu tanya, yang matanya buta, Tuhan tanya. Dia berkata kepada Allah, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku dapat melihat? Qala kazalika ataska ayatuna fanasitaha. Allah Ta'ala kena mengatakan bahawa demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu melupakannya, kamu mengabaikannya. Wa kazalikal yauma tunsa. Jadi begitu pula pada hari ini kamu juga akan diabaikan. Kalau walaupun seolah-olah dia ingatkan Allah, dulu kan aku tak buta, kenapa aku buta sekarang? Kan Allah buat tak tahu pada dia, sebab dulu kan kamu lupa tentang ayat-ayat aku, sekarang kamu akan dilupakan. Tidak ada faedah kepada dia sebab a'rada an zikri. Dia berpaling dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Baik. Ada satu cerita yang sangat menarik yang berlaku kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia sangat masyhur cerita dia. Musuhnya pun ramai. Ibn Taymiyah. Cerita dia dipenjarakan. Dalam hidupnya dia itu dipenjarakan. Dia seronok duduk penjara. Macam mana Nabi Allah Yusuf, dia berada di dalam penjara. Sebab tu ulama-ulama dulu dugaannya bukan di Saman tak ada tauliah. Ulama-ulama dulu sumbat kau dalam penjara. Subhanallah. Itulah apa? Pendakwah. Dia takkan senang. Ibn Taymiyah ni, anak muridnya itu adalah Ibn Qayyim Al-Jauzi. Yang kita baca buku ni, semuanya diambil himpunan daripada kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim. Ibn Hajar Al-Asqalani yang menghurai Fathul Bari memberi pengiktirafan kepada Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dua ulama ni memang masyhur. Musuhnya ramai. Orang mengkritik, orang mencerca dan sebagainya. Benda yang biasa bagi ulama. Tetapi kalau kita baca penulisan Ibn Qayyim, subhanallah, ilmunya terlalu banyak. Dan Ibn Taymiyah di antara ulama yang sangat kritis pada zaman dia. Baik. Waktu dia dimasukkan, dia pernah ditanya, tengok muka surat nombor 43. Bagi sesiapa yang suka melazimkan zikir, maka dia anggap zikir itu adalah syurga yang dia dapat dekat dunia. Nanti kita akan masuk tajuk lepas ni tentang syurga dunia. Ibn Taymiyah berkata, sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia, maka dia tak akan masuk syurga akhirat. Ia berkata kepadaku suatu kali, maknanya Ibnul Qayyim kata, Ibn Taymiyah pernah kata kepada aku, apa yang diperbuat musuh-musuhku terhadapku, maknanya musuh-musuh dia buat apa pada dia? Kan?
Maknanya apa yang diperbuat musuh-musuh terhadapku. Maknanya musuh-musuh Syekh Islam Ibn Taymiyah ni dia tidak boleh membuat apa-apa pada dia. Kemudian dia pun mengatakan mereka tidak dapat menyakitiku kerana syurga dan tamanku ada di hatiku. Kemanapun aku pergi, syurga ikut bersama denganku. Ia tidak pernah berpisah daripadaku. Dariku ke daripadaku? Dariku. Okey, tak apa. Tak apa. Nanti kita buat kelas tata bahasa. Penjara ini menjadi khulwah, menjadi khalwat, tempat aku berdua-duaan dengan Allah bagiku. Jika mereka membunuhku, maka aku akan mati syahid. Ketika mereka mengusirku dari negeriku, maka hal itu menjadi tamasya bagiku. Maknanya dia seronok. Allah lah dia kata. Ketika di penjara ia berkata, seandainya engkau berikan kepadaku emas sepenuh benteng ini, maka hal itu tidak akan setara dengan syukurku terhadap kenikmatan ini. Kenikmatan apa? Dia berzikir. Dalam sujudnya, Ibn Taymiyah, dia membaca doa ini. Lama dia sujud. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Okey, doa tu maksudnya apa? Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat mengingatimu, berzikir kepadamu dulu. Lepas kita boleh ingat Allah, baru datang syukur. Ya Allah, tolonglah aku dapat mengingatimu dan bersyukur terhadap segala nikmat-Mu dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Dan Ibn Taymiyah berkata lagi kepada Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, orang yang dipenjara adalah orang yang hatinya terpenjara, tidak berzikir kepada Rabb-Nya. Sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara dan beliau telah berada dalam penjara, maka beliau membaca ayat ini. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahmah wa zahiru min qibalihi al-'adhab. Lalu di antara mereka dipasang dinding yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Sebenarnya ayat Al-Hadid 13 ni cerita tentang waktu kita berjalan di atas titi yang sirat, api cahaya itu dipadamkan di kalangan orang munafik dengan orang mukmin. Lalu ada ayat ini. Beliau menggunakan ayat ni, dia kata aku duduk dalam penjara ni seperti mana ayat tu kata, dalamnya adalah rahmat, di luar itu adalah azab. Walaupun jiwa kita berada di luar, tidak masuk dalam penjara jasad kita, tetapi sebenarnya kita sudah terpenjara. Sebab hati kita ini tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jasad kita dekat luar, tapi kita telah dipenjarakan oleh hawa nafsu kita. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Subhanallah. Punya seronok masuk penjara ni. Seronok. Subhanallah. Tak. Maksudnya mereka menggunakan kesempatan itu. Dia boleh lebih fokus. Bagaimana Nabi Allah Yusuf, lebih baik dia pilih masuk penjara kan? Kerana dia nak jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang ke-44. Yang ke-44, zikir merupakan kurniaan Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini kurniaan Allah, tahu, kita dapat ingat pada Allah, syukur banyak-banyak pada Allah. Nikmat Tuhan bagi pada kita. Baik. Seorang hamba dapat melakukannya sambil tidur pun boleh, sambil bekerja di pasar pun boleh, ataupun tempat-tempat yang lain. Ia dapat melakukannya baik dikala sihat ataupun sakit. Tiada satu ibadah yang lebih menyeluruh dapat dilakukan dalam segala keadaan melainkan dia berzikir kepada Allah, kan? Orang perempuan yang uzur pun dia boleh zikir kepada Allah. Setengah orang dia sakit, dia tak boleh nak buat ibadat yang khusus, tak boleh. Tapi zikir
Semua orang boleh buat. Di mana saja pun dia boleh buat. Dan kita akan baca hadis nanti. Nabi ni dia sentiasa dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ayat dalam surah Al-Imran ayat 191 Allah mengatakan bahawa allazina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala julubihim. Orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan menari ada? Ya. Nanti macam-macam ayat ni digunakan untuk mengharuskan dia kata menari wallahu taala. Tapi sebaik-baiknya janganlah menari yang dibuat-buat sampai yang tak ingat tu sebenarnya tidak digalakkan. Bahkan tak ada petunjuk daripada salafus salih. Baik, yang ke-45. Jadi 44 kita dapat dia punya isi penting dia merupakan satu kurniaan Allah. Sebab apa? Sebab kita boleh buat di mana? Berbeza dengan ibadat yang lain. Baik, ke-45. Orang yang banyak berzikir ini dia akan diberikan cahaya. Sama ada di dunia, di alam kuburnya ataupun di alam akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am pada ayat 122. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatkan dia dapat berjalan di tengah-tengah orang yang ramai, sama ada dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar daripada sana. Orang yang mati hatinya kemudian dihidupkan oleh Allah adalah orang mukmin yang diberikan cahaya dengan cahaya iman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai, mengenal dan sentiasa berzikir, mengingatinya. Maknanya nak hidupkan hati ni dengan zikir. Zikir tu akan memberikan cahaya. Sehingga kan Nabi apabila dia nak berjalan pergi ke masjid, antara doa yang masyhur yang dia baca, tengok Nabi pergi masjid pun zikir. Kita pergi masjid menyanyi. Tak, kita ni maknanya orang lain lah. Tak, maksud dia kita ni setengah orang lah. Zikir. Setengah orang lain-lain lah. Bukan orang kat sini, orang sini semua zikir kepada Allah Subhanallah. Baik, Nabi doa apa kita baca sama-sama. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shamali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Sampailah habis. Nak jimat masa. Nanti habis tajuk ni kita akan masuk kepada huraian doa-doa Rabbana 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 di dalam Quran. Lepas tu kita akan hurai doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi minta cahaya iman. Cahaya iman ni dapat nak bercahaya itu dengan zikrullah. Baik, kita pergi kepada perkara yang ke-46. Kelebihan yang ke-46, zikir adalah pokok terpenting di antara jalan menuju Allah.
Barang siapa dibukakan pintu zikir baginya, maka ia telah dibukakan pintu menuju Allah, serta ia akan mendapat segala sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kalau kita ingat Allah, dia akan, Allah akan ingat kita. Kalau kita ingat Allah, kita akan jadi apa? Kita akan buat amal ikhlas. Kita takut nak buat benda yang salah sebab kita ingat Allah. Maknanya apabila kita boleh ingat Allah, macam mana doa yang kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, itu minta tolong pada Allah supaya Allah bagi kita ingat pada dia. Boleh ingat Allah ni satu nikmat besar tak? Nikmat besar. Seolah kita kata, ya Allah, tak ada nikmat lain pun kami boleh ingat padamu sudah besar, boleh ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita boleh hadir majlis ilmu ni pun, ya Allah, nikmat tak? Nikmat. Setengah orang dia sibuk dengan urusan dunia dia, tapi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, ada ni nikmat Tuhan bagi pada kita. Baik, ke perkara yang ke-47. Dalam hati kita ni ada satu lubang yang tidak dapat ditutup oleh sesuatu apapun kecuali dengan berzikir kepada Allah. Apabila zikir sudah menjadi syiar yang meramaikan hati, maknanya zikir tu sudah menjadi makanan hatinya, maka hati tersebut secara automatik sentiasa berzikir. Dan lidahnya pula akan mengikut hatinya. Inilah zikir yang telah mengisi dan menutupi kekosongan di dalam hati. Orang tersebut akan kaya meskipun dia tak ada harta. Ia akan mulia walaupun dia tak ada pangkat. Orang yang lalai daripada zikir kepada Allah, dia adalah fakir dalam limpahan harta dan dia hina dalam kedudukan yang dimilikinya. Maknanya dia kata, walaupun dia banyak harta, tapi dia tak ingat Allah, sebenarnya dia miskin. Orang yang ada pangkat, darjat dia, ada nama dia, tapi dia menjadi miskin dan fakir di sisi Allah sebab dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara yang ke-48. 48 ni maknanya, faham baik-baik bahasa dia ni. Zikir akan menghimpunkan yang tercerai-berai dan menceraikan yang berhimpun. Zikir sanggup mendekatkan yang jauh dan akan mendauhkan yang dekat. Okey, apa maknanya kita baca? Maka dengan zikir menyatulah antara hati, keinginan, cita-cita dan tekadnya, dan cerai-berailah dari dirinya pelbagai kesedihan, duka cita, dosa, kesalahan, keraguan dan segala kebimbangan hingga lenyap semuanya. Akhirat yang dijauhkan oleh syaitan akan dekat dan masuk ke hatinya, sehingga akhirat selalu hadir dalam jiwanya, dan hinalah pada pandangan matanya dunia yang fana ini. Dan perkara ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan selalu memperbanyakkan zikir. Faham tak ni? Kena baca ulasan. Ini semua daripada Ibn Qayyim Hurai. Tengok Ibn Qayyim. Bahasanya subhanallah. Dia cerita. Maknanya orang yang mengamal lah. Orang yang mengamal. Kan kalau orang tak berzikir pada Allah, dia seolah dia tinggalkan akhiratnya jauh, dunianya dia dekat. Sepatutnya akhirat itu dekat, tapi nak bagi yang jauh tu datang dekat balik, yang dekat dengan kita dunia itu kita jauhkan dia dengan zikir. Yang kita rasa serabut ni banyak dekat dengan kita, betul tak? Masalah ni banyak dengan kita, kita rasa kecewa banyak dekat dengan kita. Jadi nak jauhkan dia daripada kita, ingat Allah. Boleh faham huraian ni? Baik, kita pergi kepada perkara yang ke-49. Zikir membangunkan hati daripada tidur. Tidur mata tak apa lagi kan? Ni hatinya tidur. Sesungguhnya apabila hatinya tidur, maka luputlah pelbagai laba dan keuntungan. Sebaiknya kerugianlah yang mereka derita. Jika ia bangun dan mengetahui apa yang telah luput darinya dengan zikir, maka ia akan segera mengencangkan ikat pinggangnya. Ia akan menghidupkan sisa usianya
dan akan menyusul atau menambah apa-apa yang telah luput darinya. Perkara ini tidak mungkin akan dicapai kecuali dengan zikir, kerana kelalaian itu adalah tidur yang sangatnya nyenyak. Dia bawa contoh tidur tu maknanya hati ni. Apabila hati ni boleh ingat Allah, ingat tak dia macam yang dia lebih kurang dia huraian yang macam tadi tu. Kalau kita boleh ingat Allah, dia adalah pokok asal punca nak pergi kepada syurga tu. Jadi kalau hati ni tidak dihidupkan dengan ingat pada Allah, maka dia kata kita akan hilang banyak keuntungan lah. Fadilat ni, fadilat sana dan sebagainya. Hilang nak jalan mengingati Allah, kita hilang keuntungan apa lagi. Banyaklah. Sebab semua daripada Allah, kebaikan semuanya ada keuntungan dan nilai dia. Tapi kalau lupa pada Allah, rugilah. Tak ada apa-apalah. Jadi bangunkan hati itu. Kalau kita baca-baca macam ni, baru kita faham kenapa Nabi kata sesungguhnya pada jasad ada seketul daging yang ada pada tubuh badan manusia, iaitu hatinya. Jika baik hati itu, maka baiklah seluruh anggotanya. Jika buruk hati itu, maka buruklah segala anggota badannya. Sebab itu Luqman dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dia bawa cerita apabila tuan dia minta dia sembelih satu daging kambing, bawakan 2 daging yang terbaik. Dia bawakan lidah dengan hati. Bos dia, tuan dia kata, Luqman, kau sembelih pula cari daging yang tidak baik daripada seluruh kambing ini. Maka dia ambil hati dan lidah. Tuannya tanya, kenapa kau begitu? Dia kata, kalau hati dan lidah ni baik, settle semua, dia kata. Settle tu saya tambahlah. Maksudnya hatinya. Jadi nak bagi hati ni bercahaya, macam mana Nabi minta tadi, ya Allah, kiri, kanan, atas, belakang, dalam diri aku, dalam urat aku, semua tu aku nak ada cahaya. Macam mana nak dapat cahaya? Kalau tidak ada zikrullah. Antara bentuk zikir, doa. Nabi doa tak? Nabi kalau Allah keluar rumah doa, baik rumah doa, naik kenderaan doa, nak tidur doa. Apa lagi Nabi tak buat doa? Yang kita dapat, sebab tu kita kena belajar doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Doa umum, khusus di bawah zikir ada doa. Doa tu sebenarnya adalah zikir. Kita dah sebut sebelum ni kan. Tapi ada zikir yang khusus. Baik. Yang ke-50. Zikir ibadat sebuah pokok yang berbuah ma'rifat. Dan pelbagai keadaan yang akan segera didapat oleh orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah. Dia kata zikir ibarat sebuah pokok. Nanti mungkin akan datang, mungkin kena Pak Yang mungkin boleh dapatkan saya whiteboard kecil. Dia kena lukis. Nabi ni dia suka melukis. Nak bagi nampak. Dia sebuah pohon yang buah dia adalah, buah pokok tu adalah makrifat, iaitu kenal Allah. Jadi apa pun keadaan akan segera didapat oleh orang yang sedang menempuh jalan Allah. Apa makna ayat ini? Kita baca. Tidak ada jalan untuk menikmati buah-buah tersebut, nampak, kecuali dengan menanam pokok zikir ini. Pokok tu adalah zikir. Macam mana dapat buah tu kalau tak tanam pokok tu adalah zikir. Semakin besar pokoknya, pohonnya, maka semakin kukuh akarnya, semakin besar batangnya, dan semakin banyak buahnya. Pohon zikir akan menghasilkan buah pelbagai kedudukan di sisi Allah. Di antara kedudukan yang agung adalah menyedari keesaan Allah, yang merupakan pokok dari segala kedudukan di sisi Allah. Dari kondisi tauhidlah dibangunkan pilar-pilar hingga ke atapnya. Dan tidak mungkin untuk menuntaskan perjalanan ini selain dengan rutin berzikir. Waduh, bahasanya. Okey. Baca sini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maknanya dia kata, okey.
pokok tu sebenarnya adalah zikir. Kelebihan yang kita dapat daripada zikir ini adalah buahnya. Maknanya buah tu banyak. Kalau kita kata zikir ni ada lebih kurang dalam, kalau kita ambil contoh, kita faham zikir ni ada lebih kurang dalam 75, maka 75 buah. Faham tak? Jadi nak dapat 75 buah tu, kena ada pokoknya dulu. Jadi pokoknya itu adalah zikir. So daripada buah-buah tu, ada buah yang fadilat dia berbeza-beza. Antara fadilat yang paling terbaik adalah dia boleh menyedari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya, dia kata. Soalah pohon zikir. Pohon zikir ni zikir tu sendiri. Maka lagi banyak zikir, makin kokohlah pokok itu. Maka bila dia subur, zikirnya subur, maka buahnya pun akan banyak. Kalau banyak dahan, lagi banyak buahnya. Understood? Boleh? Zikir subhanallah. Tak apa, nanti lepas habis kita akan buat dia punya ringkasan dia. Lagi nampak? Okay? Okay, baik. 51. Zikir itu mendekatkan zakir. Zal, alif, kaf, ra. Maknanya orang yang berzikir kepada mazkur. Mim, zal, kaf, waw, ra. Mazkur. Mazkur ni yang dia ingat, yakni Allah. Maknanya zikir itu mendekatkan orang yang berzikir kepada orang yang diingat itu, iaitu Allah. Okey, boleh faham poin tu? Allah akan bersama orang yang berzikir dengan kebersamaan yang khusus, selain kebersamaan yang bermakna meliputi dengan ilmunya. Maknanya, ingat tak sebelum kita belajar, Allah bersama kita ni ada dua makna. Ada makna yang umum, ada makna yang khusus. Makna yang umum ni, semua makhluk Allah bersama dengan dia. Dia kafir ke dia tak kafir, Allah bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia ni, yang umum maknanya Allah Ta'ala akan bersama dengan ilmunya, Allah Ta'ala akan perhati dan mengawasinya. Tapi orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan bersama dengan ni, bersama yang bersifat khusus. Kalau Allah bersama kita, maknanya Allah ingatlah dengan kita. Kan? Itu maknanya. Kebersamaan yang khusus ini adalah ma'iyah dengan kedekatan, perlindungan, kecintaan, pertolongan dan taufiknya. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Nahl ayat 128. Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal-ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang buat kebaikan. Surah An-Nahl ayat 128. Surah Al-Anfal ayat 66. Wallahu ma'as sabirin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Wa innallaha lama'al muhsinin. Surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Okey. Keempat-empat surah ini menunjukkan bahawa kebersamaan, dikatakan ayat kata Allah bersama, Allah bersama, Allah bersama tu bersama yang mana? Bersama yang bersifat khusus tu. Yang khusus tu macam mana? Kalau kita nak minta tolong, Allah bagi tolong. Kalau kita doa, Allah akan mustajabkan. Allah akan berikan untuk hamba-hambanya. Tapi kita nak Allah bersama dengan kita. Waktu kita susah, Allah Ta'ala tolong. Waktu kita sedih, Allah gembirakan kita. Dan sebagainya. Mestilah kena banyak berzikir. Itulah poin dia. Orang yang berzikir kepada Allah, dia akan mendekatkan dengan orang yang diingati itu. Selain daripada itu, selain daripada ayat Quran yang 4 yang disebut tadi itu, ada dalam hadis yang lain. Dalam satu hadis Qudusi, Allah Ta'ala kata apa? Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku bersesuaian dengan persangkaan hamba-Ku terhadapku dan aku bersamanya ketika ia berzikir kepadaku. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hari ini kita dah jumpa sebelum ni. Baik. Kita masuk kepada perkara yang ke-52. Muka surat nombor 53.
43 tu sebab dalam yang kitab Arab tu dia nombor 43. Lepas tu saya tulis 43 tu. Okey, tak apa. Nombor 52. 52 ni sesungguhnya ada zikir yang setara dengan memerdekakan hamba, menafkahkan harta, membekalkan orang yang dalam perang dengan kenderaan, dan setara dengan memancung leher-leher orang kafir di medan perang. Setara ni maknanya apa? Samalah. Maknanya ada satu amal yang zikir, ada antara amal zikir tu maknanya pahala dia, darjat dia sama macam orang yang memerdekakan hamba. Dia nafkahkan harta dia. Kalau orang nak pergi perang, orang sediakan fasiliti untuk pergi perang tu kan. Lepas tu pula dengan dia berjihad. Semua itu boleh didapati hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat muka surat nombor 53, dalil hadisnya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak dapat tu kena baca 100 kali. Tengok terjemahan muka surat nombor 54. Sesiapa mengucapkan la ilaha illallah sampailah ayat yang tadi itu 100 kali, maka zikir tersebut setara, sama dengan membebaskan 10 hamba saya. Ditulis baginya 100 kebaikan, dihapuskan daripadanya 100 kesalahan, dan zikir tersebut menjadi pemelihara baginya daripada syaitan di hari itu sehinggalah sore harinya. Sore itu maknanya apa? Petang, Bu. Petang. Baik. Ada satu lagi hadis yang kedua tu kita dah baca sebelum ni. Baik, kita pergi kepada perkara yang ke-53, fadilat yang ke-53. Zikir merupakan pangkal dari syukur. Kalau ditulis pangkal, di sini maknanya aslu. Aslu ni asal. Maknanya kita nak jadi orang bersyukur, mestilah kena ingat Allah dulu. Orang yang syukur pada Allah, mestilah orang ingat Allah kan, betul tak? Orang yang tak ingat Allah, dia takkan syukur. Itu dia kata zikir merupakan ra'sus syukur, merupakan pangkal daripada sifat syukur. Maknanya apabila orang tu bersyukur, secara automatik sebenarnya sebab dia ingat Allah lah dia bersyukur. Maka seorang hamba yang tidak berzikir kepada Allah tidak akan bersyukur kepadanya. Nabi SAW bersabda kepada Mu'az radhiyallahu anhu, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka usika ya Mu'az, la tad'anna fi duburi kulli salatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Doa tu biasa baca bila? Di dalam solatnya baca. Nabi kata, Mu'az, demi Allah, I love you. Ya, Nabi cakap macam tu. Sesungguhnya aku mencintaimu. Boleh cakap orang lelaki dengan lelaki ni. Orang kita jarang sebut. Nak amal sunnah kena sebut. Faya ini uhibbuka. Boleh. Betul? Anta. Sebab kalau kita tanda sayang pada seorang, Nabi kata, kau ucapkanlah. Begitu kan? Nabi kata, Mu'az, demi Allah, aku sangat menyayangimu. Tapi sayang Nabi kepada Mu'az, Nabi ajarlah. Mu'az, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir setiap solat untuk membaca, Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Sunan Abu Dawud. Okay. Kenapa dia jadi pangkal? Sebab sebelum Nabi minta syukur, Nabi kata apa dulu? Ya Allah, bagi aku ingat engkau. Lepas tu aku jadi syukur. Maknanya syukur tak akan datang kalau tak ingat Allah. Itu dikata pangkal daripada syukur. Kan? Ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah 152, Allah Ta'ala sebutkan syukur dengan zikir. Tapi sebelum sebut syukur, Allah Ta'ala kata zikir dulu.
Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kufur kepadaku. Al-Baqarah 152. Nampak tak? Maknanya formula dia nak jadi orang tu bersyukur, dia akan ingat Allah. Dengan syukur, maka kenikmatan akan ditambah. Syukur dengan Allah, nikmat ditambah. Seperti mana surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka zikir adalah pangkal syukur dan syukur adalah pangkal nikmat yang melimpah. Zikir dan syukur merupakan gabungan dari kebahagiaan dan keberuntungan. Tidak diragukan lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir dalam segala keadaan baginda. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, kana yazkurullah ta'ala an kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berzikir kepada Allah Taala dalam setiap waktunya. Zikir kepada Allah setiap waktu. Antara bentuk zikir Nabi, dia berdoa. Itu nanti kita kena fokus terus tajuk kepada doa. Doa. Maka ketika jima', buang air besar atau buang air kecil, ketika janabah, maka kita dianjurkan untuk tetap berzikir di dalam hati. Yakni mengingati Allah Azza wa Jalla dan mengingat kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita di saat-saat tersebut. Dan mengingat seperti inilah yang merupakan pangkal dari bersyukur kepadanya. Adapun sebelum berjima', sebelum dan setelah memasuki WC. WC itu apa? Siapa dia tulis WC? Waduh, WC. Maka terdapat doa khusus yang kita ucapkan sebagaimana telah dimaklumi. Okey, maknanya zikir pada Allah di mana-mana lah. Tapi ada zikir yang khusus yang berbentuk doa yang dibaca sebelum dan keluar daripada tandas. Sebab tu kalau keluar pada tandas, kita baca apa? Ghufranak, ya Allah, ampunkanlah aku. Kenapa minta ampun masa keluar pada tandas? Kita boleh zikir dengan lidah, lisan dan sebagainya. Zikir maknanya, tapi ingat, dalam perkara dunia, make sure niatnya mesti kerana Allah. Bukan sekadar, aduh aku nak buang saja. Tak. Mesti niat, ya Allah, aku pergi ni untuk keluarkan segala perkotoran yang ada supaya aku boleh beribadah. Kita kan tak boleh semayang. Kalau Nabi tak bagi semayang, masa kita menahan air kencing, makruh. Tapi bila kita dapat makan, nikmat tak? Nikmat. Boleh buang pun nikmat. Ya Allah, buang air pun nikmat dah. Kan, nampak tak? Subhanallah, Tuhan bagi pada kita. Tapi segala amal kita tu mesti niat kerana Allah. Baru dia akan jadi ibadah. Itu pentingnya niat. Niat ni, ada satu buku kecil yang saya tengah duk baca, dia cerita pasal niat saja. Ada pasal ikhlas. Saya tengah dah khusyuk, saya dah habiskan dah. Tengah duk susun dia punya modul-modulnya. Niat ni, besar dia tu, ada amal tu kecil. Tapi sebab niat, dia jadi besar ganjarannya. Ada amal tu besar, tapi dia mendapat ganjaran kecil. Sebab niatnya. Baik, perkara yang ke-54. Manusia yang bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang lidahnya sentiasa basah dengan zikir, di mana zikir telah menjadi syiarnya. Okey, maksud dia apa? Ada orang yang bertakwa, tapi dia kurang berzikir. Lidahnya tak sentiasa berzikir. Maknanya, kalau kumpulan orang bertakwa ni, yang paling ke depan dengan Allah, yang Tuhan paling dekat dengan Allah, yang lidahnya sentiasa berzikir. Itu maksud dia. Nanti dia akan bawa contoh kisah Fir'aun dengan ahli sihirnya. Ketakwaan menyebabkan ia masuk syurga. Betul tak? Betul?
Sedangkan zikirnya menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan lebih tinggi kedudukannya di sisinya. Betul? Fir'aun berjanji kepada tukang sihirnya bahawa apabila mereka menang melawan Nabi Musa, maka tukang-tukang sihir itu akan memperoleh hadiah. Tidak hanya dengan hadiah, mereka dijanjikan kedudukan yang dekat dengan Fir'aun. Kenapa dia buat cerita ni? Cuba nisbahkan kita dengan Allah. Mereka kalau menang lawan ular Musa, sihir, dia akan dapat hadiah. Hadiah satu. Tapi bukan sekadar hadiah, pangkat kau dinaikkan. Kalau kita, hadiah kita syurga. Tapi pangkat dinaikkan tadi tu, darjat kita didekatkan. Itu maksud dia. Allah Ta'ala menceritakan kisah ini dalam surah Al-A'raf ayat 31 hingga 114. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ غَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang? Kami dapat apa kalau kami menang? Fir'aun kata, ya, kamu akan dapat imbalan. Bahkan, kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Maka seseorang yang melazimkan zikir akan mendapat pahala syurga serta kedekatan yang lebih dekat kepada Allah. Itu maknanya. Tapi, akhirnya tukang sihir ni ikut Nabi Musa. Sebab dia tahu yang Nabi Musa tu sebenarnya ini bukan sihir. Sebab dia orang tak pernah jumpa sihir paling best lagi macam tu. Mana ini bukan sihir, dia orang tahu ini adalah daripada Allah. Tapi lepas tukang sihir itu, dia dah masuk kan, dia dah bersama dengan Musa, itu dia bertetap teguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, faham tak tadi tu? Maknanya kalau orang dia ada, setiap kita ni ada kelebihan masing-masing, Allah bagi kedudukan dia. Semua orang bertakwa masuk syurga. Tapi syurga yang dia dapat nikmat, siapa yang lebih banyak lidahnya ingat Allah, zikirnya banyak, dia itu lagi ke depan daripada orang lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang ke-55, sesungguhnya di dalam hati itu terdapat qaswah. Qaswah ni tahu tak qaswah? Qaswah ni adalah penyakit kerasnya hati. Tandanya apa? Sulit untuk menangis kerana Allah dan sulit menerima nasihat kebaikan. Hati kita ni ada qaswah lah. Keras hati kita kan. Susah nak tersentuh kalau ingat Allah. Maknanya hati ni kena dilembutkan. Ramadan ni waktu paling sesuai untuk lembutkan hatinya. Dan tidak ada suatu amal yang dapat melunakkan kerasnya hati selain zikir kepada Allah. Hammad bin Zaid menceritakan daripada Al-Ma'la bin Ziyad bahawa seorang berkata kepada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id. Al-Hasan tu gelarannya Abu Sa'id. Aku ni menderita penyakit kerasnya hati. Maka Al-Hasan berkata, lunakkanlah hatimu dengan zikir. Kerana tak kala hati lalai, ia akan mengeras. Apabila ia berzikir kepada Allah, maka ia pun akan melunak. Sebagaimana lunaknya timah ketika terkena api. Tidak ada yang lebih melunakkan hati selain zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Cantiknya bahasa Hasan al-Basri. Dia bawa contoh. Tengok. Ibn Qayyim buat contoh pokok tadi tu kan. Dan para ulama, Allah bagi ilmu kepada mereka untuk menerangkan. So yang boleh melunakkan timah tu apa dia? Api. Timah tu sebenarnya diumpamakan seperti hati. Hati kita keras kalau lupa Allah. Dia makin keras lagi semakin lupakan Allah. Tapi nak lembutkan hati yang keras itu, maka perlu ingat banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkara yang ke-56, kelebihan yang ke-56, zikir adalah penyembuh dan obat yang jitu bagi hati yang lalai. Ni.
Makhul rahimahullahu ta'ala berkata, mengingati Allah Ta'ala adalah obat, sedangkan mengingati manusia adalah penyakit. Ingat mak tu termasuklah manusia, tapi itu ingat mak kerana Allah. Kerana Allah juga. Penyakit ingat manusia. Dia ingat orang tu je susah juga. Kan? Tapi kalau dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih kita adalah Allah. Sayanglah seseorang kerana orang itu sayangkan Allah. Baik, perkara yang ke-57. Zikir adalah pangkal dan pokok perlindungan daripada Allah Ta'ala. Maknanya, punca nak bagi Allah lindung kita, maka kena berzikir. Sebenarnya 57 ni dia sama macam yang tadi tu, cuma dia pecah-pecahkan. Sedangkan kelalaian adalah pangkal dan pokok permusuhan kepadanya, kepada Allah. Kerana apabila seseorang sentiasa berzikir kepada Rabbnya, Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintainya, lalu dia akan menolong dan melindunginya. Sebaliknya, ketika seorang hamba lalai kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membencinya, kemudian memusuhinya. Baik, perkara yang ke-58. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih menarik daripada segala kenikmatan selain zikir kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya 58 ni dia lebih kurang sama macam yang nombor mana? 44. Lebih kurang sama. Tapi tak apa, kita baca saja. Manisnya gula-gula itu kan. Baik, 58. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih menarik daripada segala kenikmatan selain pada zikir. Maknanya, kalau rezeki Allah bagi, contohnya gula-gula lah, lebih menarik lagi lah kalau boleh zikrullah. Allah Ta'ala berfirman. Ya, betul. Tak apa. Orang lama, tak apa. Baik, penulis ni dia bawa satu ayat dalam surah Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Baik, fahami ayat-ayat ini baik-baik sebab dia ada kaitan dengan poin 58 tu. Okey. Ayat tu Allah kata apa? Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Kalau kita umpamakan ayat ni, kalau kita tadabbur, kita kata, wah Malaysiaku yang tercinta. Allah bagi tahu. Lepas tu kalau kita tadabbur, salah satu caranya, kita mesti interaksi dengan ayat soalan Allah kata pada kita. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, beriman. Kita kata, ya Allah, ya. So Allah Ta'ala panggil kita. Itu cara nak tadabbur. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata, sekiranya penduduk negeri itu beriman. Kalau negara kita ni, penduduknya, rakyatnya beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat daripada langit dan bumi. Berkat daripada langit ni maknanya turunnya hujan. Berkat daripada bumi ni tanahnya subur. Kalau nisbah kepada kita apa? Mungkin sumber galian yang ada dekat bumi ni, Allah akan berkatkan bumi, Allah akan berkatkanlah langit itu. Daripada langit Tuhan akan bagi berkat daripada langit, maknanya hujan. Dan Tuhan akan limpahkan kepada mereka berkat yang ada daripada bumi. Kita duk asyik mengadu hasil keluaran kasar negara, bla 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 bla. Kita kata tak cukup everything. Sebenarnya kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Tadabbur ayat ni. Tuhan dah jamin dia akan berkatkan bumi ni. Kan? Tetapi kata Allah, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 96. Baik, kenapa dia pilih ayat ni? Kita baca dulu.
Sedangkan kekuatan iman seseorang sangat bergantung kepada kekuatan zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Tadi dia kata, nak syukur kena zikir dulu. Ayat ni Tuhan kata, hei manusia, kalau kamu nak negeri kamu tu Allah Ta'ala berkat, kau kena beriman dan bertakwa. Jadi, macam mana kita nak jadi orang yang beriman kalau kita tak berzikir? Telah dibahas pula bahawa zikir adalah pangkal syukur, sedangkan syukur adalah penarik kenikmatan berikutnya. Dan termasuk dari kenikmatan bagi seorang Muslim adalah rezeki yang halal daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak lalai memberi rezeki kepada para hamba-Nya. Maka alangkah buruknya kelalaian dari mereka terhadap Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah lalai memberikan rezeki kepada mereka. Tadi kan dia kata macam ni, bahasanya macam ni. Sebelum nak bersyukur, kena ingat Allah dulu. Betul tak? Mula ingat Allah, baru boleh jadi orang bersyukur. Kalau kamu dah syukur, Allah bagi apa? Surah Ibrahim tadi. La azidannakum. Wa in syakartum la azidannakum. Tu yang dia kata tadi tu. Seolah-olah, kalau kamu nak keluarkan sumber yang ada di dalam bumi, kamu nak keluarkan berkat datang daripada langit, kau kena beriman dan kau kena bertakwa. Tapi macam mana nak beriman dan bertakwa kalau Allah tidak diingati? Itulah maknanya. Jadi daripada ayat itu dia letakkan satu poin penting 58. Dia kata tidak ada sesuatu perkara yang lebih menarik segala kenikmatan selain rezeki, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dia kata, kalau kita tip dia mudah je. Kau nak tarik rezeki, nak tarik nikmat, contohnya berkat daripada langit dan bumi tadi, kau zikir. Kalau kau boleh zikir, kau akan jadi orang beriman, kau akan jadi orang bertakwa. Tapi zikir kita apa? Kalau penduduk negara kita yang tercinta ni, tak apalah, hak banana tu kan. Nana boleh? Banana boleh? Ya Hanana, Ya Hanana. Lagu tu dia tadi isu. Beruntunglah cerita pasal Nabi tak apa. Tapi ada zikir-zikir yang bentuk bau kepada bau-bau syirik tu tak boleh lah. Tapi kalau asyik yang tu saja. Baik kau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu lagi dah jamin pahala dah. Kalau kau betul cinta pada Nabi, kau selawat saja. Kan susah. Tapi sebab nak menyanyilah, tak apa. Nyanyilah. Baik. Faham tak 58 tu? Boleh faham tak? Baik. Dah belajar kitab cerita tentang berkat. Khatam dah kitab berkat. Berkat. Ada satu kitab pasal berkat. Saya ada kitab berkat. Okey, perkara apa yang ada berkat? Yang Allah kata dia ada berkat. Antaranya langit, bumi ada berkat dia. Air Zam-Zam ada berkat dia. Daging kambing ada berkat dia. Al-Quran sendiri Tuhan kata dia berkat tak? Ada 4 ayat dalam Quran Tuhan kata berkat. Dia turun pula pada bulan yang penuh keberkatan. Tapi orang kita berkat Quran dia, Quran tu bawa hantaran. Dia kata Quran ni berkat. Bukan yang berkat mushaf tu. Konten dalam tu. Ini yang jadi masalah, salah difahami. Subhanallah. Benda yang Tuhan kata ada berkat, tapi kita buat dono saja benda tu. Subhanallah. Sangat rugi. Baik, kita pergi kepada perkara yang ke-59. Muka surat nombor 61. Boleh faham tak 58 tadi tu? Sebab lepas ni nak mengajar pula. Kan? Semua ni kena mengajar, kena menyampaikan. Buat usrah kecil-kecil. Bolehlah baca 1-2. Kan? Okey, 59. Zikir menyebabkan turunnya salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selawat daripada malaikat. Selawat daripada Allah maknanya rahmat dan pujian. Selawat kepada para malaikat adalah bermakna keampunan. Maknanya orang banyak berzikir ni, Allah akan turunkan kepadanya rahmat, Allah akan puji dia. Tapi dalam konteks ayat dia panggil salawat. Allah bersalawat.
malaikat pun bersalawat. Bukan bersalawat yang kita faham tu. Mana salawat, konteks ayat itu bermakna pujian dan juga rahmat. Kalau malaikat bersalawat, maknanya malaikat pun ampun kepada kita. Contoh ayatnya, kemudian pengarang kitab ni kata apa? Barang siapa yang Allah berselawat kepadanya dan dia didoakan oleh para malaikat, oh, waduh, ya sungguh beruntung dengan keuntungan yang sebenarnya. Ialah apabila Allah turunkan rahmat, beruntung tak? Ya Allah, beruntungnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang beriman. So kalau kita tadabbur ayat ni, Allah Ta'ala panggil kita, wahai orang beriman. Kita kata labbaik Allah. Kita kata, ya Allah, aku menyeru. Soalannya Tuhan panggil kita, kita nak dengar. Okey, apa dia? Apa dia macam tu kan? Apa dia, ya Allah? Betul, Allah kata apa? Ingatlah kepada Allah dengan mengingat dia sebanyak-banyaknya. Maknanya Allah kata pada kita, soalannya orang bagi pesan pada kita kan. Allah pesan, wahai hamba-Ku, kau beriman kan? Kau kena ingat Allah banyak-banyak. Kedua, bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dialah yang akan memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon keampunan untukmu. Dalam terjemahan ni dia tukar siap-siap dah. Bukan perkataan salawat. Kalau terjemah betul, Allah berselawat kepada dalam ayat ni yusalli, maknanya Allah berselawat. Dia tukar. Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dia yang Maha Penyayang kepada orang beriman. Ayat ni lah menunjukkan Rahim hanya kepada orang beriman. 41 43. Baik, nombor 60. Orang yang berzikir ni sebenarnya dia berada di taman syurga yang ada dekat dunia. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakuz zikr. Jika kalian melewati taman-taman syurga, bukan maknanya datang lewat. Melewati ni maknanya lalulah. Aku silap faham nanti. Jika kamu jumpa, kamu dengar, kamu nampak, kamu lalu dekat taman-taman syurga, maka kelilinglah dia. Jangan nanti dia keliling. Mana Mak Pak Yan? Keliling. Bukan keliling, maknanya engkau pergilah duduk dekat taman syurga tu. Sahabat pun tanya, apa yang dimaksud dengan taman syurga tu ya Rasulullah? Tengok Rasulullah, dia nak bagi sahabat ni fokus. Dia nak bagi sahabat ni tengok. Nabi pandai menggunakan satu contoh yang sebenarnya benda tu memang betul pun. Nabi kata, sahabat tanya apa dia? Kan, Nabi kata, hilakuz zikir, iaitu orang-orang yang sedang duduk melingkar sambil menuntut ilmu kerana disebut nama Allah di sana. Riwayat Tirmizi. Pengarang ni, terjemahan ni, dia telah terjemah sebenarnya. Sebenarnya kalau translate betulnya, apa dia taman syurga tu adalah kelompok kumpulan-kumpulan fikir. Antaranya duduk majlis ilmu macam ni. Halaqah zikir. Jangan keliling pula nanti. Lepas tu datang lewat. Bukan maksudnya begitu. Jangan faham bahasa Melayu macam tu. Sebab tu baca saja tak cukup. Kena belajar. Baik, 61. Maknanya kita duduk di taman syurga kan. Di dunia, Masya Allah. Kalau ada gula-gula lagi nikmat kan. Tak, saya gurau je. Saya ada air. Bismillah. Saya gurau je ibu-ibunya yang kecil hati pula. Aja je. 61. Zikir ni sebenarnya ia merupakan intipati daripada Allah suruh kita beribadah. Seluruh amal ibadah disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk mengingatinya. Tujuan dari amal-amal tersebut adalah dalam rangka mengingati Allah.
Maknanya Allah create kita, kenapa kena puasa, kenapa kau kena solat, kenapa kau buat-buat ni. Sebenarnya tujuan utamanya supaya kita ingat Dia. Kalau kita semayang 5 waktu, Allah Ta'ala suruh kita ingat Allah. Tapi sembahyang tu sendiri, dia akan dapat ganjaran yang sangat bagus bergantung kepada waktu dia sembahyang tu dia ingat Allah juga tak. Nanti kita akan baca lepas ni. Tapi dia kata dalam poin nombor 1, dia kata seluruh amal ibadah disyaratkan hanya untuk mengingati Allah. Contohnya surah Taha ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Ayat ni walaupun kepada Nabi Muhammad, kalau kita tadabbur, Allah Ta'ala kata, kamu baca, kata Allah. Dan Tuhan kata apa? Laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingati Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. Tapi semayang jangan kelang kabut. Maksudnya macam ni. Allah Ta'ala kata, kau semayang. Semayang itu ingat Allah. Untuk ingat Allah. Tapi mengingati Allah itu lebih besar. Maknanya para ulama tafsir kata macam ni. Antara kita ingat Allah dengan Allah ingat kita, yang mana lagi besar? Allah ingat kita. Itu makna itu maknanya wa zikrullahi wa li zikrullahi akbar. Itu makna ayat itu. Allah suruh kita solat sebab suruh ingat Dia. Allah suruh kita puasa supaya ingat Dia. Hatta kan tawaf, tengok surat nombor 64. Innama ju'ilat tawaf bil baiti wa bainas safa wal marwata wa rumyal jimar li iqamati zikrillah. Disyariatkan tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah, serta lemparkan jumrah adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Baik, 62. Paling utama dari orang yang banyak melakukan satu amal ibadah, yang paling banyak berzikir kepada Allah ketika melakukan amal tersebut. Ini yang disebut tadi tu. Orang ni semayang, dia ni pun semayang. Nampak tak? Tapi semayang dia dengan semayang dia ni, siapa lebih afdal? Siapa lebih baik? Tengok cara dia semayang. Kalau orang yang semayang ingat Allah, fikirannya ini khusyuk. Nampak tak? Ada orang dia semayang juga. Tetapi fikiran dia melayang-layang seperti tali yang terputus. Kan contoh. Jadi maknanya paling utama, maknanya orang yang melakukan satu amal ibadat yang paling utama, yang paling bagus adalah orang yang paling banyak berzikir waktu dia melakukan amal itu. Contohnya, paling utama di antara orang yang berpuasa adalah orang yang paling banyak berzikir masa dia puasa. Paling utama di antara orang yang bersedekah adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah ketika dia bersedekah. Maknanya dia sedekah tu kerana Allah, dia tahu. Dia sedang bersedekah sekarang. Dia tahu sedekah ni, harta ni Allah yang punya. Kalau orang yang dia tak ingat Allah, berbeza sedekah dia tu dengan sedekah orang yang ingat Allah. Orang yang paling utama dalam berhaji adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam hajinya, dan begitulah seterusnya. Termasuklah salat, maka orang yang paling utama dalam salatnya adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah. Antara ingat kepada Allah apa dia? Khusyuk. Kena belajar khusyuk ni macam mana. Nanti kita belajar bab khusyuk insya-Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba melakukan salat, tidak dicatat baginya dari salatnya itu melainkan 1/10. Ada dapat 9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengahnya.
Riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Subhanallah, ada orang macam tu. Maknanya, yang dapat setengah tu sebab apa? Yang patutnya kita nak penuh. Maknanya orang dapat penuh sebab masa dia sembahyang, dia hanya fokus ingat Allah. Ada sifat ihsan dia tu kepada Allah. Hatinya hidup. Tapi orang yang dia sembahyang juga, tapi dia just I follow imam. Follow dia habis. Habis lah. Jadi ada yang dapat 1/8, 1/5 dan sebagainya. Perbezaan itu disebabkan kekhusyukan masing-masing. Dan kekhusyukan tersebut sangat dipengaruhi banyak sedikitnya seseorang mengingati Allah dalam solatnya. Bukan dia kata sedikit ingat Allah. Maknanya sebab dan musyabatnya sebab ingat Allah. Daripada wuduk tu sendiri. Dia nak tahu permulaan dia kalau wuduk tu sendiri ambil macam nak tak nak. Sembahyang je nak tak nak. Ambil betul-betul satu persatu. Dalam wuduk tu pun ada zikir mula dan selepas. Tengok pun ada zikir. Jadi apabila dia solat, dia tahu wajahku ini akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Siapa berpaling wajahnya, maka Allah akan berpaling daripadanya. Okey, 63. Zikir dapat menggantikan amal tatawwu', iaitu amal tambahan selain daripada yang fardu dan dapat menempati kedudukan amal-amal tersebut. Sama saja apakah amal tatawwu' tersebut merupakan amal badan ataupun amal harta. Maksudnya macam ni. Contohnya macam ni. Dia buat satu cerita, ingat tak kisah ahli dusur? Ahli dusur ni orang kaya. Dia panggil OKB. Orang kaya bertakwa. Dia kaya. Orang ni, yang satu ni dia tak kaya. Dia miskin. Dia bertakwa tapi miskin. Orang kaya ni dia kaya tapi dia bertakwa. Orang miskin dia tak boleh nak sedekah duit. Orang kaya dia boleh sedekah duit. Dia pun bertakwa juga. Dua-dua ni bertakwa. So siapa lagi yang baik antara orang miskin bertakwa dengan orang kaya bertakwa? Orang kaya. Sebab dia boleh sedekah, ni tak boleh nak sedekah. Jadi nak ubah tak boleh nak bersedekah dengan duit, sedekah dengan zikir. Itu dia punya point dia tadi tu. Dia bagi contoh. Dalil tersebut sangat jelas daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa orang-orang fuqara Muhajirin datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan darjat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka salat macam mana kami salat, mereka puasa macam mana kami puasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga mereka dapat pergi haji dan umrah serta membayar jihad." Tuan tahu tak Dr. Arif dia pergi haji macam mana tu? Saya Gemilang travel, dia bayar 10,000 nak pergi haji. Isteri dia. Sebab dia nak menunaikan ibadah haji. Kita duit lagi tak cukup, lagi seronok tak pergi haji. Kan setengah orang kan? Setengah orang lah. Dia tak kumpul, tapi setengah orang dia sanggup. Biarlah 25,000 ke, 30,000 ke, aku pergi dengan pakej haji. Janji aku boleh menunaikan ibadah haji. Ada orang dia macam tu. Dr. Arif dia guna macam tu. Saya dikhabarkanlah oleh travel agency tu. Gemilang travel. Boleh, itu lagi baguslah. Sanggup keluarkan duit berpuluh-puluh ribu untuk menunaikan ibadat haji pada Allah. Sepatutnya duit tu boleh buat apa? Dia pergi suami isteri pula tu. Contoh, saya bagi tahu kebaikan apa yang berlaku pada orang lain. Jadi ada orang, dia kaya, dia sedekah sembahyang. Alah, macam mana nak kejar dia ni? Dia ke depan dah. Maka Nabi kata, kau boleh nak sedekahkan walaupun tak harta. Buat macam mana? Nabi kata, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebanyak 33 kali. Tapi dalam kes ni, kan, orang tu pun baca macam tu juga orang kaya tadi tu. Macam mana kami nak kejar dia? Rasulullah kata, itulah kelebihan yang Allah beri kepada dia. Tapi poin nombor 63 bermakna kita tak boleh nak sedekah duit, tapi kita boleh ganti sedekah bentuk harta tu dengan berzikir tadi kata Nabi. Baik, 64. Zikir kepada Allah merupakan pendorong ketaatan kepada Allah, kerana zikir membuatkan seorang hamba mencintai ketaatan tersebut.
memudahkan untuk melakukannya dan membuat seorang hamba merasa dalam melakukan ketaatan tersebut. Maknanya dia nak kata kalau orang zikir pada Allah, ingat Allah ni, dia buat amal ibadat tu jadi rasa feel ni kan, macam seronoknya lah baca Quran, seronoknya lah sembahyang, seronoknya sedekah. Dia begitu. Ada orang dia tak kisah keluar duit banyak pun, sebab dia mendapat keseronokan kemanisan itu. Ada orang dia rajin solat. Katanya kau ni tak kali ikut ke, penat berdiri tu orang naik ukuk sebagainya kan. Tapi sebab dia ingat pada Allah masa solat, maknanya dia rasa khusyuk. Itu yang dia nak kata. Itu dia bagi contoh. Selain itu, dengan zikir maka seorang dapat menjadikan ketaatan tersebut sebagai penyejuk matanya, sebagai kenikmatan baginya, mendatangkan kegembiraan baginya. Dengan zikir kepada Allah maka ia tidak merasakan ketaatan sebagai beban, sulit ataupun kerepotan. Aduh, apa maksudnya ni? Apa yang kita lihat dan kita alami menjadi dalil bagi keadaan ini. Maknanya, kalau orang banyak pengat pada Allah, dia tahu, dia ibadat. Jadi apabila dia suka nak solat, dia ada kemanisan. Apabila dia ada kemanisan, dia tak kisah dia nak sembahyang. Dia suka, akan hilang bebannya itu. Banyak itu. Itu yang kalau dikumpul tajuk ni dengan yang sebelum ni, dia menguatkan badan kita. Sebab dia zikrullah. Kalau boleh biar kita ada feel, dapat Tuhan bagi iman pada kita. Baik, kita nak habiskan cepat ni. 65, muka surat nombor 68. Zikir kepada Allah membuatkan sesuatu yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang pahit menjadi lazat, yang bermasalah menjadi jalan keluar, dan yang berduka cita menjadi gembira dan bahagia. Okey. 66. Sesungguhnya zikir itu menghilangkan berbagai ketakutan di dalam hati. Tak ingat Allah. Pengaruh zikir sungguh sangat mengagumkan dan menciptakan rasa aman. Bagi seseorang yang ketakutan, tidak ada lagi yang lebih manfaat yang dapat membuatnya tenang dan aman selain zikrullah. Sungguh hal ini telah dicoba dan dialami oleh tidak hanya satu atau dua orang, dan hanyalah Allah sebaik-baik penolong. Kan orang-orang dulu apabila dia nak berhadapan dengan musuh, kan doa dia berhadapan dengan musuh macam mana kan? Dia takut. Fitrah manusia memang dia akan takut. Nabi pun ada takut, semua rasul ada takut. Kan? Tetapi ketakutan itu boleh dihilang kalau tak ingat Allah. Tengok tak kisah Abu Bakar dengan Nabi kan dalam gua, kan ayat kita baca tadi tu, Nabi kata apa? Hilangkan takutnya dengan innallaha ma'ana. Itu makna contoh dia. 67. Sesungguhnya zikir itu memberikan kekuatan kepada seseorang melebihi apa yang dia sangka. Kekuatan dia, kekuatan ruh dia. Aku, yang ini Ibn Al-Qayyim, menyaksikan sendiri kekuatan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam perjalanannya, dalam perbicaraannya, dalam maju perang dan dalam menulis kitab. Dia ceritanya panjang, kena baca lah. Bagaimana dia boleh duduk lama menulis, berperang dia tak takut. Sebenarnya walaupun badan dia nampak kecil, tetapi dia kuat sebab apa? Iman dia. Iman tu kita sebut tadi takkan datang melainkan ingat pada Allah. Dan ada satu contoh kita pernah sebut sebelum ini, kes Fatimah. Nabi mengajar kepada putrinya Fatimah dan kepada menantunya Ali bin Abi Talib agar memiliki kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah mengajarkan ada keduanya berzikir sebelum tidur 33 kali, tahmid 33, takbir 34. Nabi ajarkan kepada Fatimah sebab masa tu Fatimah meminta seorang pembantu rumah tangga dan ia mengadukan beratnya pekerjaan rumah tangga. Boleh sebenarnya ambil bibik ni. Kan tak boleh. Boleh macam mana Fatimah nak minta pembantu, tapi Nabi kata fa inna dzalika khairun lakuma mimma sa'altumahu. Sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagi kamu berdua daripada pembantu yang kalian minta. Maknanya orang yang sebelum tidur, tip bagi ibu-ibu, kalau rasa penat, jangan mengadu penat. Ngadu pada Allah. Apa saja masalah, adukan pada Allah. Jangan ditulis dalam FB-nya. Aku sangat penat hari ini. Yang komen tu kata, sabarlah. Sabar tu kan separuh daripada sabariyah, dia kata. Kan tak payah mengadu, ya Allah aku penat ya Allah. Nabi ajar tip dia sebelum tidur baca yang ni. Subhanallah 33, tahmid 33, takbir 34. Insya-Allah
penat itu akan hilang atas barakah Allah Azza wa Jalla. Amalkan petuanya. So lepas ni pembantu rumah dihantar pulang. Sebab gaji akan dinaik ke 1,200. Lebih baik jadi pembantu rumah. Betul ke? Belum lagi kan? Belum tetap lagi kan? 900 kan ya? 900 eh? Aduh, tak jadilah kau ambil pembantunya. Contoh. Tak boleh. Bukan. Maknanya ni nak bagi hilang rasa penat pada zaman Nabi dulu. Ya. Kita kerja dengan dia. Subhanallah. 1,200 Subhanallah. Lepas tu bibik sekarang dia dah tak nak. Dia akan tanya, kerja rumah tu ada susun baju ke? Macam-macam lah. Yalah, tak apalah, buat macam mana. Baik bagi orang Melayu kerja kan, 1,200 kan. Subhanallah. Tapi kalau rasa penat, setiap malam penat kan, buat kerja rumah, baca dah doa ni ya. Okey, 68. Tidak ada amal yang paling utama pahalanya di hari kiamat selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, aku mendengar Umar Maula Ghufrah berkata, yang ni bukan Amr tau. Dia sebenarnya, saya tak tahu sebab dia tulis tu Umar tu dia tulis ain kat depan tu. Amru, kalau Amru dia ada waw kat belakang ra tu, tapi ni ain mim ra. Nanti saya dapatkan maksud namanya siapa sebenar. Dia kata, ketika penutup pahala amal disingkapkan dari manusia di hari kiamat, maka mereka tidak melihat amal yang paling utama pahalanya selain zikir kepada Allah. Maka mereka menyesal ketika itu. Mereka berkata, maka na syai'un aisaru alaina min zikir, tidak ada sesuatu yang lebih mudah bagi kami daripada zikir. Maknanya rugi kalau tak banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia sangat mudah. 69. Sesungguhnya zikir itu merupakan menjadi sebab membenarkan Allah kepada hamba-Nya. Maknanya Allah akan kata, hamba-Ku ni benar. Kalau Tuhan membenarkan kita, maknanya kita tak akan dikumpul bersama orang-orang yang dustakan Allah. Barang siapa yang Allah Ta'ala membenarkannya, maka ia tidak akan dikumpulkan bersama orang yang berdusta. Sehingga diharapkan akan dikumpulkan bersama para siddiqin. Baik, ada satu hadis, tengok terjemahan kisah nombor 71. Jika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar, Allah akan berfirman, hamba-Ku ni benar, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar selain pada Aku, dan Aku yang maha besar. Apabila hamba tu kata La ilaha illallah wahdah, Allah akan kata apa? Hamba-Ku ni benar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Aku. Jika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah berfirman, hamba-Ku ni benar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain pada Aku, dan tidak ada sekutu bagiku. Jika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah la ilaha illahu lahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah Ta'ala kata apa? Hamba-Ku ni benar, tidak ada ilah berhak diibadahi dengan benar selain pada Aku. Bagiku kerajaan langit dan bagiku segala pujian. Apabila seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, hamba-Ku ni benar, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Aku, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Maknanya Allah membenarkan kita sebab kita ucap kalimah zikir tadi, kalimah tahlil tadi tu. Maknanya apabila Allah kata hamba-Ku ni benar, maknanya kita akan dikumpul bersama siddiqin. Nak dapat Allah kata kita ni benar apa? Zikir. Antaranya tahlil tadi. Yang ke-70, di antara gedung-gedung di syurga dibangun dengan zikir. Demikian pula tanam-tanaman ditanam dengan zikir. Maknanya kita dah belajar sebelum ni, siapa nak syurganya itu dipenuhi dengan tanaman, dia zikir. Tapi dekat syurga juga ada gedung-gedung. Ada mall dalam tu. Ada gedungnya sendiri. Kata Nabi SAW, tengok kisah nombor 73. Barang siapa di pasar dia ucap La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah menulis 1,000,000
alfa sana. Alfa ni macam beribu-ribu kebaikan. Baginya menghapus baginya sejuta kesalahan dan dia membangun sebuah gedung di syurga. Gedung ni sebenarnya rumah. Nah, bangunan. Cuma dalam tu dia nak kata juta ke nak kata ribu? Sebab Nabi kata alfa. Maknanya ribu. Maknanya mungkin lebih dah daripada itu. Baik, lihat muka surat nombor 74. Yang ini telah pun kita baca pada minggu sebelum ni, minggu lepas, bahawa Nabi Allah jumpa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Muhammad, sampaikan salam daripadaku kepada umatmu dan beritahu kepada mereka bahawa tanah syurga itu subur, airnya segar dan tanah syurga itu rata dan tidak memiliki pohonan. Maka tanamlah syurga itu dengan 4 kalimah tersebut. 71. Orang yang banyak zikir kepada Allah, Allah akan jamin dia ni tak ada sifat orang munafik. Dalam surah An-Nisa ayat 142 muka surat nombor 75, Allah kata wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka munafik itu tidak mengerti Allah kecuali hanya sedikit. 72. Memperbanyakkan zikir akan menyelamatkan seseorang dari golongan orang-orang yang rugi. Kita tak akan masuk golongan rugi. Contohnya surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Tengok, cek balik, betul tak harta aku ni jauhkan aku dengan Allah? Betul tak anak-anak aku ni menjauhkan aku daripada Allah? Yang ke-73, 73 mudah cerita, zikir itu akan menjadi saksi kepada Allah. Bukan zikir itu jadi saksi, maknanya kalau orang yang, kan zikir itu mudah kan, masa berjalan pun boleh buat, masa masuk pasar pun boleh, betul tak? Masa nak balik kampung pun boleh, kat mana-mana boleh berjalan. Jadi masa kita berzikir itu kan, dia akan menjadi saksi. Saksi apa? Tengok muka surat nombor 76. Di antara yang menjadi saksi kepada dia adalah bumi yang dia lalu tu. Dalam surah Az-Zalzalah ayat nombor 4. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nabi tanya pada sahabat, kamu tahukah kalian apa yang dikhabarkan oleh bumi? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahui. Nabi kata, tengok terjemahannya, berita bumi itu adalah bahawa bumi bersaksi atas setiap hamba, lelaki maupun perempuan, tentang apa yang diperbuat di permukaan bumi. Dia berkata dia melakukan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inilah yang dikhabarkan oleh bumi. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Maknanya kalau tentang berzikir, bumi kata, ya Allah, hamba ni pada tarikh sekian-sekian, waktu dia lalu kat rumah dia, daripada perjalanan ke sini dan ke sana, dia zikir padamu, ya Allah. Subhanallah. Sampai trafik hijau pun, orang horn pun, dia tetap berada berzikir kepada Allah. Dia khusyuk sangat. Itu jangan macam tu pula. Baik, 74. Kalau kita banyak zikir, dengan sendirinya akan mengurangi perkataan yang batil, macam riba, sia-sia, memuji dan mencela manusia yang tidak disyariatkan. 75 dan yang terakhir, zikir merupakan ribah. Tahu tak tadi ribah tadi? Ribah ni maknanya mengumpat. Jadi kalau kita dia sibuk mulut kita berzikir, maka tak sempatlah nak cerita tentang orang lain. Yang ke-75, zikir merupakan amal yang paling utama, paling banyak dilipat gandakan pahalanya dan menjadi benteng daripada syaitan. Tapi sebenarnya ni macam diulang lah, tetapi dia lebih spesifik. Dia kata, Nabi kata, man qala la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ni macam yang tadi dah ada kan? Dah. Jadi cukup 35. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.